الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Kita nak buat sajalah. Perempuan Selangor tu Georgia. Sekiranya seorang berdiri, jumpa tak? Jumpa tak? Jumpa Ustaz. Jumpa Ustaz. Sekiranya seorang berdiri dengan keadaan membungkuk, hampir macam orang rukuk. Dia berdiri keadaan bungkuk, hampir macam orang rukuk. Padahal ia boleh berdiri betul. Okey. Tengok sini. Assalamualaikum sahabat Ustaz, selamat pagi. Nampak saya tak? Nampak Ustaz? Baik, bila hotel dia besar sikit. Okey. Ustaz tundukkan sikit kamera Ustaz. Lagi sikit. Okey. Ini dia berdiri. Dia berdiri ni. Hampir rukuk. Padahal dia berdiri boleh bertegak. Dia berdiri ni. Allah Akbar. Padahal dia boleh bertegak. Dulu masa belajar dulu. Ada budak semayang sini. Dia berat, dia boleh berdiri tegak. Dia begini. Dia begini. Allahu Akbar. Lepas tu muka dia kerut. Dia macam ni. Dia nak kontrol khusyuk dia. Ni. Sakit ke Ustaz? Bukan sakit. Dia begini. Bismillah. Dia gini. Mata dia mata dia pejam gitu. Alhamdulillah. Badan bau ni. Ini saya jumpa ni dulu. Masa belajar dulu. Ni. Alhamdulillah. Ustaz terangi. Masa tu kalau Ustaz terangi. Dia kata berdiri betul. Bukan kau semayang sini. Dia kata dia nak jaga khusyuk. Bukan. Dia berdiri tegak ni. Budak tu muda lagi. Budak ujang. Masa tu umur saya 20 lebih. Ini berdiri dia kata. Tegak. Kenapa? Dan kita sebut. Ni kita kata apa ni? Jika seorang berdiri dalam keadaan membungkuk hampir macam rukuk. Rukuk gini. Rukuk tangan kita. Boleh pegang pada lutut, lagi rukuk. Kalau kita hampir rukuk ni. Tolak depan lagi, ada rukuk. Sebab apa? Saya hampir pegang lutut. Ini jadi rukuk. Minimum rukuk gini. Mana kalau hampir rukuk gini kan? Allah Akbar gini. Padahal, dia boleh berdiri tegak. Jaga-jaga. Maka dia kata apa? Tiadalah dinamakan berdiri. Berdiri tu bila kata tak? Macam mana? Ni? 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 Ni kat titik ni. Dekat tulang bawah leher ni. Sampai belakang ni, lurus. Ni yang berdiri. Kepala tunduk tak apa. Tapi yang belakang ni kena lurus. Kau dah lurus lagi tu? Tidak sahlah sembahyangnya.
tidak sah lah sembahyangnya. Kenapa? Dia tidak mengikut apa yang dikatakan berdiri. Apa berdiri? Yang kita kata tu, tegak pada tulang belakangnya. Tu saya dengar dulu imam masjid orang baru. Lepas tu saya Johor lah, masjid orang baru. Dia kata, betulkan saf, rapatkan saf, berdiri tegak. Ini jarang imam beritahu. Betulkan saf, sunat. Rapatkan saf, sunat. Berdiri tegak, apa? Wajib. Wajib dia rukun. Syarat atas rukun. Syarat atas rukun. Maknanya kalau dia tak berdiri tegak, rukun dia tidak memadai dan tidak sah sembahyangnya. Saya tak tahu kenapa imam ni kata berdiri tegak. Saya jarang dengar imam kata berdiri tegak. Mungkin dia perasan ada jemaah yang tak berdiri tegak. Kalau sakit, kalau tua, kalau bongkok, tu cerita lain. Ini masalahnya, dia boleh berdiri tegak, tetapi dia berdiri dalam keadaan membongkok hampir macam orang rukuk. Padahal dia boleh berdiri betul. Kita dah tunjuk slide tu lagi dah. Berdiri betul maksudnya apa? Tegak pada tulang belakang. Dari pinggang sampai ke ni kepala kita, duduk tak apa. Pinggang sampai ke sini, ni pinggang, belakang, sampai sini, mesti tegak. Mesti tegak. Tak tegak tak sah. Tak tegak tak sah. Tu yang kena faham betul tu. Jangan salah berdiri. Tak sah semayang, tak sah semayang. Sebaliknya apa? Dikira sah. Jika ia memang bongkok dengan sebab tua, tu apa buat orang nyanyi tu? Nenek apa? Si bongkok tiga. Bongkok tiga. Bongkok tiga kenapa nama tiga? Memang bongkok tiga Ustaz, nampak macam Tiga yang tulang dan bengkok. tiga bongkok tu. Tiga segi. Kenapa nama tiga? Kenapa tak nenek si bongkok dua? Kenapa tiga? Tiga lah. Kepala, badan bongkok, belakang. Dah tua sangat. Dalam segitiga. Kepala tegak. Kiri dua, empat satu. Pada tegak, betul lah. Tu bongkok tiga. Bongkok tiga dia di sini. Dia bongkok. Tapi kepala dia ke atas. Jadi dia satu, dia dua, dia tiga. Tu nama orang kata nama dia si bongkok tiga. Nenek si bongkok tiga. Siang mengantuk, malam menjaga. Siang apa? Siang ngantuk, malam jaga kan? Betul. Nenek, Malam nenek. dia solat malam. Betul lah solat malam. Kalau solat malam lah. Kalau solat malam rugi lah nenek. Lepas tu dia kahwin dengan anak raja Ustaz lagu tu. Itulah. Mana Siang mengantuk malam jaga, mencari cucu di mana ada. Nenekku kahwin dengan anak raja. Kahwin dengan anak raja. Kahwin dengan anak raja dia jadi cantik Ustaz. Agaknya lah. Ini cerita Raja Kobat Ustaz. Raja Kobat. Mitos tu bongkok tiga. Diceritakan nenek ni bongkok tiga. Nenek si bongkok tiga. Belajar paduain tak faham juga. Allah, begini dah kena ni. Saya lah tu Ustaz, saya. Kaidah tak ada, nifas tak ada. Masih juga tak faham juga. Tu lagu tu. Okey.
Sebaliknya jika ia memang bongkok dengan sebab tua atau sebagainya. Sebagainya apa tu apa? Apa sebagainya? Sakit, pinggang, sakit tulang, sakit sendi. Buat korban, tarik lembu. Lembu dah mati, dia sakit pinggang 3 hari. Tu tanda dah tua. Jangan nak belagak lah, dah tua. Tu tanda dah tua tu. Buat kerja sikit, sakit 3 hari. Reunion, pergi buat perlawanan bowling. Masuklah main bowling. 4 hari MC sakit lutut. Yang kau main bowling nak buat apa? Betul tak? Sedarlah diri, dah tua. Atau sebagainya. Wajiblah ia berdiri seperti itu. Seperti apa? Seperti bongkok dia. Dia masih tidak dibenarkan duduk. Nenek ni, dia jalan macam ni. Tapi jangan lupa lah. Dulu nenek saya gitu jalan. Dia tangan belakang kan. Dia kalau sapu, tangan sebelah kat belakang. Dia sapu laman ke sapu apa. Tangan sebelah kat belakang. Tapi dia bongkok macam ni. Jalan macam ni. Betul-betul dari sini. Dia bongkok 3 ni. Bila dia semayang, patutnya dia duduk. Dia ke sini, dia kena macam ni lah. Tak ada macam ni. Dia kena macam ni. Hendaklah dia berdiri, wajiblah dia berdiri. Dia kata, seperti itu. Bila sini lah. Duduk. Dan ketika itu, rukuk tambah bongkok lagi. Katakanlah dia main bongkok macam ni. Okey, tengok Dia macam ni, dia tak tegak. Sakit ke apa ke macam ni. Masih wajib buat macam ni. Masih wajib diri macam ni. Kalau duduk bawah, kalau dia baring, tak boleh. Macam ni. Bila nak rukuk, Allahu Akbar, bongkok sikit lagi. Tu rukuk. Ini berdiri. Ini berdiri. Ini tak tegak lah. Bongkok tua ke, sakit ke. Nak rukuk, Allahu Akbar. Tu rukuk. Iktidal. Sami Allah liman hamidah. Iktidal. Sujud lah. Berdiri jadi. Sebab bongkok, sakit. Tua. Kata kalau macam ni, bongkok, teguk. Main gini. Main gini. Kalau duduk bawah, tak boleh. Diri juga. Gini. Kalau dia berdiri 10 saat, nak rebah. Waktu tu boleh duduk. Tapi kalau berdiri gini, banyak dia semayang boleh berdiri gini, orang boleh bongkok, dia berdiri gini. Nampak Gini. Nak rukuk, bongkok lagi sikit. Allah, sikit je. Membezakan dengan berdiri tadi. Alam begini je boleh. Boleh, bawah lagi tak boleh dah. Habis dah. Tapi Allah Alhamdulillah, angkat balik pada kanan tadi. Begitu. Kalau orang tu pakai simen daripada sini sampai ke pinggang simen, patah-patah tulang. Berarti orang tahu simen badan. Simen ni. Jadi ni, badan ni, betul tegak. Simen macam ni tegak. Tapi nak bongkok tak boleh. Dia bersimen ni. Ni dia tegak. Daripada bawah punggung ni, bersimen sampai ke dada. Nak jumpa tak orang ni? Nak jumpa ke hospital. Pergi hospital tengok. Saya pernah tengok orang macam robot pada. Dia pakai apa benda dia cocok sini tau. Cocok sini. Dia cocok. Dia pakai besi tau. Saya tengok dekat UC Melaya. Dia pegang jalan. Dia kata pakai apa ni? Pakut tengok Dulu guru kata kalau dia simen gini, kalau bongkok, diri boleh. Okey, nak rukuk macam mana? Kepala. Tunduk. Okey, ni diri. Ni nak bongkok tak boleh. Rukuk. Allahu Akbar. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Rabbi Zili. Tegak balik. Sujud balik. Ini.
Tegak kedua. Allah Akbar tegak kedua. Nak rukuk sikit. Nak rukuk sikit. Ijtidal, tegak balik. Nak sujud. Terlegak ni. Jadi sepanjang dia semayang, dia akan berdiri. Boleh faham? Tanya? Tak suruh? Ustaz, kalau seandainya orang yang ada besi di kepala tu, dia pakai sokongan leher juga, jadi bermakna dia tak boleh nak tunduk. Itu bagaimana? Yang kepala dia memang terus tegak, dia tak boleh tunduk langsung. Mata. Oh. Kalau badan tu tak boleh nak bungkuk, tak boleh nak bungkuk, leher pun tak boleh tunduk, mata. Oh. Dia berdiri. Tapi dia tak berdiri lah. Berdiri lah, dia berdiri. Lagi boleh berdiri, dia tak berdiri. Oh, okey. Kata kalau berdiri tak boleh, berdiri berat sangat. Nanti rebah. Berdiri kejap. Oh tak boleh. Tengah berdiri tu, duduk. Duduk orang mana boleh duduk, atas kursi ke, duduk bawah ke. Mata pun dengan 3 level yang berbeza Ustaz ya. Mata kalau dia guna isyarat mata. Kalau dia mata berdiri lah. Mata 3 level jugalah. Tegak, rokok dan sujud tandanya tu. Kelip mata dia tu. Kali. Mata ni berdiri. Buka Rukuk. Tutup. Tutup terus. Tidak ada beza rukuk dan sujud pada mata. Buka. Sampai Allah Al-Mahmidah. Oh, 2 level saja. 2 level saja Ustaz. Dua perbuatan je. 2 perbuatan. Satu buka dan tutup. Katakanlah dia buka mata, baca-baca tengah baca-baca mata dia automatik tutup. Klip. Mata kita memang dia klip automatik. Dia ada satu sistem automatik dalam mata ni. Auto. Klip, buka balik. Klip, buka balik. Macam mana? Tak kira. Okey je kot. Tak dikira kot. Tak kira. Tak dikira. Kenapa tak dikira? Bergantung pada Tidak kasar. sengaja. Tanpa kasar. Ni datang pula warden hotel ni kan apa benda Pak Haji sikit demi lagi. Ada pula orang sebelah komplain ni. Ini orang sebelah Haji banyak bising apa dia buat tak tahu. Okey. Baca Al-Fatihah, tengah baca, tengah baca mata ni, mata. Macam kita ni memang beberapa second dia klip. Sini, dia buka balik. Dia ada auto system. Auto. Ada orang ni dia berfungsi dengan auto. Macam kita kulit kita lah, kalau kita pegang cengkeh panas kan. Dia melompat. Dia tak. Fikir, panas, tak. Tanpa signal ke kepala pun. Reflect. Reflection. Tu auto. Banyak orang kita ni dah auto. Saya dulu pernah operate telinga sebelah kiri. Masalah dia apa? Masalah dia tekanan luar telinga dengan dalam telinga tak sama. Masalah dia gitu. Jadi doktor sudah drill, saya pergi ke gendang, dia masuk tube tau. Tube ni macam besar ballpoint. Tahu ballpoint tu? Ballpoint? Kecil sangat lah ballpoint. Pen tu, yang ujung pen tu. Bersatu lah dia tube masuk. Supaya dia kata angin boleh masuk dan melabelkan tekanan. Masa tu kadang saya dekat telinga, kadang saya rasa pusing. Saya berdiri saya pusing, punya punca dekat telinga. Lepas tu dia dah masuk. Lepas tu besok tu saya nak pergi umrah. Saya rasa macam benda tu terkeluar. Jadi saya jumpa lah doktor tu balik. Doktor tu keluarkan. Dia keluarkan. Dia kata maknanya kita punya body ni, dia akan reject benda yang dia dah rasa tak perlu. Allahu Akbar. Jadi dia kata tanda ni telinga tak perlu mencium lagi. Dia cium macam cium kecil. Jadi okey lah, biarlah keluarkan je, dia keluarkan. Saya kata saya lagi umrah ni doktor besok. Tak apa lah, pergi lah.
Bawa ubat, apa yang ubat bawa pergi kata. Allah jadikan badan kita ni memang banyak istimewa lah. Kau tanya doktor, dia tahulah. Dia akan keluarkan tube tu sendiri tau, tanpa doktor keluarkan. Dia akan keluarkan ni. Dia akan keluarkan ni. Bila telinga ni, dia tak perlukan tube tu. Sama macam mata kita. Ada kalanya dia tutup ni je. Jadi bila mata ni dia berkelip ni, padahal kita masih baca Fatihah, kita belum nak rukuk, itu tidak dikira kerana tanpa qasad. Tu kata tu. Tanpa qasad. Okey, boleh faham Sekiranya ia lemah daripada berdiri, tidak boleh berdiri, hendaklah dia duduk. Bagaimana cara yang boleh? Nak duduk macam mana pun tak apa. Tetapi duduk cara iftirash lebih baik daripada duduk cara tawaruk. Okey. Saya dah cuba present ni, nak tunjuk. Sekejap ini pakai satu laptop ni, pakai satu screen. Tu nak kena lambat sikit. Sekejap. Nampak slide tak? Nampak Ustaz? Alhamdulillah. Alamak goyang meja hotel ni. Ayah ni hotel Ailang jangan macam nanti roboh tak boleh buat online lah. Okey. Nampak slide tak? Nampak Ustaz? Nampak Ustaz. Tawaruk tu belah kiri. Iftirash tu belah kanan. Yang membezakan dia adalah kedudukan kaki dan punggung letak kat mana. Dia kata apa tadi? Duduk cara iftirash. Duduk cara iftirash lebih baik daripada duduk cara tawaruk. Kalau semayang, boleh berdiri, boleh duduk bawah, seeloknya duduk bawah. Seeloknya duduk bawah. Dan nak duduk macam mana? Duduklah macam mana duduk sekalipun yang kita boleh duduk. Tapi kalau kita mampu, duduklah cara iftirash. Nanti kan, ada orang datang pinang anak kita, lepas PKP lah agaknya. Orang ramai datang, rumah ni sempit. Kita buat pengumuman. Makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, rumah kami sempit. Jadi untuk bagi ruang, boleh tak kita duduk cara iftirash? Boleh ada tak dengan tamu? Saya mohon semua orang duduk cari iftirash, jangan duduk bersila. Bagi ruang sikit nanti orang lain duduk. Memanglah terlopong mulut orang kau tak belajar. Apalah orang cakap ni duduk iftirash tak pernah aku tahu. Kau tak belajar memang kau tak tahu. Dia cancel balik. Dia cancel? Cancel terus balik je. Terus balik. Takkan bawa kena iftirash terus balik. Belum lagi lain. Dia tergamam Ustaz sebab tak belajar. Siapa nak minum air mutlak, saya akan sediakan air mutlak. Bagi yang kecil manis, saya akan sediakan air mutlak. Betul belum lagi benda tu. Tu turun lari angkat slipper tu. Air tempayan. Siapa nak minum air mutakhayyir? Siapa nak minum air Murah Lazah. Murah Lazah? Jangan minum. Mana ada air Murah Lazah? Murah Lazah dia lah.
Siapa nak minum air mutakhayir? Siapa nak Dia minum orang tahu Ustaz. Takut dia. Berat benar. Muka langsung berat benar. Waduh. Siapa nak minum air yang apa kait? Siapa nak minum air yang muqayyad? Siapa nak sini air mutlak, sini air muqayyad. Sila abang minum. Yang kecil manis boleh minum air mutlak. Mampu dia kata, ni aku tak pernah datang orang gila mana dia cakap begini. Bukan orang gila, kau je tak belajar. Kau je tak belajar. Satu dia peli Ustaz kita menentang lah Ustaz dia kata macam tu. Dari Arab. Belajar dia kata. Aku datang ni kau nak belajar lah, aku datang nak bina anak kau. Atau kita datang rumah orang, dia bagi kita air oren, dia kata, saya air muqayyad ni saya tak boleh minum lah. Bagi air mutlak, isulah air mutlak. Dia kata air mutlak ni air sungai, tak ada sungai gini kata. Memang lah tengok lah. Air paip tu lah, air tak ada oren tu, tu namanya mutlak. Duduk macam mana? Duduk imtirash. Duduk macam mana? Duduk tawarruk. Dua jenis duduk yang sunat dalam sembahyang. Satu duduk, kaedah duduk yang sunat. Satu kaedah duduk yang sunat. Nama dia imtirash. Nama dia tawarruk. Okey. Ini kalau buat tu laptop ni boleh ke? Wah, sedap pula itu ke bawah. Kalau saya sembahyang sini, nampak Nampak tak? Saya tengah duduk imtirah ni. Kaki kan. Tengok kaki gambar. Gambar tu kaki. Yang belah kanan. Kena bawa sikit tu Ustaz kamera. Okey. Katakanlah saya sembahyang macam ni, saya terus berdiri langsung. Okey. Ini berdiri saya lah. Belakang ni ke tegak? Kalau mampu tegak, tegak. Belakang tegak. Okey. Allahu Akbar. Okey, sekarang saya nak rukuk. Kalau saya boleh sujud dekat bawah, bila rukuk, saya kena turun maksimum. Ni rukuk. Ni rukuk. Nampak tak? Ni rukuk. Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Sami Allahu liman hamidah. Ni tidak. Nak sujud? Macam biasa lah sujud. Okey. Kalau saya tak boleh sujud kat bawah, ada masalah nak sujud kat bawah. Allahu Akbar. Ni berdiri. Bila saya rukuk, saya bungkuk sikit. Allahu Akbar. Ustaz tak nampak Ustaz. Nampak. Kalau saya tak boleh sujud kat bawah, waktu saya nak rukuk, dahi saya bertentang dengan lutut. Allahu Akbar. Nampak lutut ni? Ni lutut saya. Ni. Sejajar dengan lutut. Sejajar dengan lutut. Ni rukuk. Dahi Ustaz dengan Dahi. okey. Sami Allah liman hamidah. Okey, saya tak boleh turun bawah. Ada masalah. Bila sujud, baru Allahu Akbar. Bila sujud. Bawah sikit daripada rukuk. Yes. Sujud. Lutut. Allahu Akbar. Rabbi Fili. Sujud balik. Allahu Akbar. Kalau dapat, dahi kita ni bertentang dengan tempat sujud. Bertentang kat lantai, tempat sujud. Bertentang tu. Tadi masa rukuk, bertentang dengan lutut. Bertentang lutut. Sujud begini. Rukuk begini. Sujud begini. Itu kalau tak boleh turun bawah. Kalau boleh turun bawah, rukuk begini. Sama Allah Alhamdulillah. Sujud. Sujud begini. Itu kalau boleh turun bawah. Okey.
Ustaz, maknanya bagi orang yang boleh sujud, betul, rukuk dia seperti orang sujud yang tak boleh sujud. Betul? Ya, ya. Okey. Boleh tak saya duduk gini? Boleh? Boleh. Kalau Saya yang tak tak boleh, boleh. istirahat. Istirahat tak boleh. Tawaruk tak boleh. Saya duduk gini. Allahu Akbar. Nak rukuk? Okey, nak rukuk pergi sujud dulu. Sujud betul bawah tak? Betul bawah. Ini rukuk. Ya Allah, liman hamidah. Sujud? Sujud lah. Allahu Akbar. Tapi bini, duduk balik. Sila balik. Boleh tak saya duduk gini? Boleh. Boleh. Boleh kalau Boleh, Ustaz. Boleh. Atau saya duduk gini? Boleh. Boleh, kalau Bukan jujur. Kalau Bukan sakit. jujur. Atau jangan jujur ni kiri. Boleh. Atau dia jujur ni kanan. Ke sana pun tak apa. Ke sana pun tak apa. Tak mesti ada kiblat. Kalau boleh ada kiblat, ada kiblat. Tapi dia ada kiblat. Kalau dalam kaki ni kalau ada kiblat, dia kena macam tu. Dia kena macam gimnastik ni. Ustaz mana lebih bagus kalau kaki tu tak boleh, kaki kena lonjong juga, kaki menghadap kiblat ataupun kaki jangan menghadap kiblat, asalkan dada menghadap kiblat. Asalkan dada nak kiblat. Kaki tak semestinya sebab kita Tak tak nak mesti. menunjuk ke kiblat. Okey. Kalau kaki boleh ada kiblat, kena ada kiblat. Oh. Taklah sakit kalau dia ada kiblat kan. Kaki tu dia terbengkok ke apa ke. Ustaz nak tanya Ustaz. Ha. Ustaz, lebih baik duduk di bawah ataupun di atas kerusi macam mana Ustaz? Di bawah lagi bagus. Di bawah lebih bagus. Terima kasih Ustaz. Duduk sini pun tak apa. Duduk sila pun tak apa. Duduk sini pun tak apa. Kalau ini macam belah Nabi Imam buat. Buat. Itu bukan solat tu. Itu kan semayang lagi. Kau dah ni macam, kau dah ni macam. Itu kan dah tahu rumah kita ilmu. Kalau tak ada lagi. Itu senang rimau. Itu dah rimau. Duduk bersila pun tak apa. Duduk bersila pun tak apa. Duduk lunjur pun tak apa. Duduk lunjur. Wah, ajar motor ni. Dia lepas geram lah macam negeri. Minta daerah. Gini, duduk lunjur sini. Nak sujud tak boleh. Rukuk lah. Rukuk. Sujud. Bangun. Rukuk sikit. Sujud. Turun. Bangun. Sebab kaki dia tak boleh buat apa dah. Tak apa. Sah. Kena kagak tak? Tak perlu. Tak perlu kagak. Tapi yang boleh berdiri tu Ustaz mana? Kalau boleh berdiri, Berdiri. dia berdiri boleh tapi duduk tak boleh. Mana? Bawah. Berdiri boleh. Rukuk dengan sujud tak boleh. Sana. Maksudnya Dia boleh rukuk kat mana? Sujud tak boleh. Yelah, dia boleh sujud macam mana? Sujud dia masa lutut duduk sakit. Tekan macam mana tu? Duduk atas kursi. Pada lutut. Duduk atas kursi lah. Tu kursi lah kan. Betul. Duduk atas kursi tak? Rukuk dia boleh ke dia rukuk je biasa? Kalau boleh rukuk, mesti rukuk macam biasa. Tak boleh rukuk atas kursi. Ustaz, nak tanya, kalau saya ada sepupu saya, lutut dia sebelah tu dia letak besi. Dia tak boleh bengkok tu. Macam mana tu? Tak apalah, dia boleh buat, dia buat. Lutut dia tak boleh bengkok, habis dia duduk macam mana semayang? Dia kata duduk je. Duduk lah. Maknanya dia berdiri, masa sujud dengan untuk sujud dia duduk atas kursi lah. Dia yang tak boleh, kita boleh buat satu rukun tu dengan betul, tapi sebab rukun lain tak buat dengan betul, kita pergi buat semua dengan duduk. Tak boleh. Saya pernah tengok orang semayang kat masjid, tapi betul lah dia buat tu. Dia berdiri,
Dia rukuk boleh, dia tidak boleh, dia sujud gini. Dia biasa sujud. Bila dia nak duduk terus sujud, dia kira. Tak sujud, dia sujud. Lepas tu duduk terus sujud, dia kira. Apa dia ada kat masjid? Tak, kadang-kadang orang yang duduk antara sujud tu dia Buat setakat yang mampu lah Ustaz Orang mampu lah. Kalau kita duduk tersujud begini, tak boleh duduk bawah. Duduk lagi apa? Duduk itulah. Kalau duduk gini, duduk gini tak apa. Kalau dia lepas, nanti tapak kaki sakit. Ada terapung itu je. Tak perlu gitu. Takat mana kita mampu duduk, kita duduk. Duduk ni wajib. Duduk antara sujud, wajib. Duduk tayar akhir, duduk, wajib. Yang wajib ni duduk. Faham Yang wajib ni perbuatan duduk. Kaedah duduk ni, kalau kita tayar akhir, duduk dia macam gambar belah kiri. Kalau kita duduk Rabbi Fili, duduk dia macam gambar belah kanan. Kalau kita duduk istirahat, gambar dia macam belah kanan. Kedudukan duduk tu sunat. Tapi duduk tu jadi wajib pada tayar akhir dan duduk antara dua sujud. Usaha dari mana? Ustaz tanya sikit Ustaz. Kalau setengah orang tu dia beri sembahyang tak boleh sujud. Maksudnya dia atas kursi. Bila dia sujud tu dia macam tangan dia macam nak berenang. Macam mana Ustaz? Lepas tu letak atas tu kan tu tak? Masa atas kursi tu. Dia tangan tu tak ada syarat lah. Letak mana? Macam setengah orang tu buat macam berenang, bawa tangan ke bawah. Tangan ke bawah pun boleh, straight je. Boleh juga, tapi duduk tangan atas lutut lah, pegang Lutut tu. lutut lah. Kalau ke bawah tu macam berenang Tak orang punya. tak belajar kata tangan tu biar terapung itu, saya tak tahulah. Setengah terapung tu. Dia lurus ke bawah untuk membezakan dengan Tak apa, duduk ke bawah, tak apa. Bila bila dia sujud, tangan ni, bila duduk sujud atas kursi, tangan ni memang tak sampai ke lantai. Dia yang 7 anggota tu, yang wajib tu, orang sujud dalam keadaan biasa. Okey. Kalau kita semayang akan terbang, dengar sini kita lihat, kita boleh sujud. Tapi dalam terbang dia ada kursi. Ada mana kursi sini? Ini kursi jangan kuat-kuat lah. Nanti patah. Nanti cakap dengan Q ni. Ini kedai RM2 ni dia beli dapat bayar. Nasib baik ini Haji banyak selimut. Dia tak ada patah ni kursi. Nak duduk pun nak kena baca bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Kalau patah ni kamu. berbayar Pagi tadi kan Pak? Aku turun 55. Okey. Di masjid. Kita kunci. Budak tu tidur. Budak kaunter tidur. Jadi bila dia dengar tapak kaki kita kat pintu, dia bangun. Saya tanya dia, Dek, masjid dekat kat mana? Dia ambil terus lama jauh sikit kan? Dia kata apa? Masjid dia kata. Dia kata apa? Oh, kedai RM2. Orang kata masjid, dia kata kedai RM2. Apa lah pula ni? Kau kedai RM2, masjid dia. Tengah mamai dulu. pagi nak pergi kedai RM2. Ada lagi RM2.55. Orang nak pergi lumpur kat masjid. Dia RM2 dia. Masjid. Masjid pasti pergi belakang mana ada masjid dia. Belakang kampung mana. Tu dia jumpa tu. Datang orang pandang, semua pandang. Yalah orang kampung kan. Orang kampung kenal sama diri kan. Dia pergi dia datang awal tu. Dia ingat ni malaikat mana pelan tubuh ni dia pandang. Jadi apa dia tadi? Dah lupa dah. Salat kapal terbang. Salat dalam flight. Kapal terbang dia main gini. Allah Akbar. Kasih dia dapat duduk. Dapat duduk kita. Bayang.
Kita sembahyang. Okey. Kalau macam itu, kena qada. Kenapa kena qada? Sebab mampu berdiri. Sembahyang dengan baik. Ni tak berdiri. Sebab mampu berdiri, mampu rukuk, mampu sujud. Cuma tak boleh nak buat sebab tak ada ruang. Lepas tu dalam kitab kata, kalau kita sembahyang macam tu, kita kena qada. Atau masuk waktu, dicontoh dalam kitab, dicontoh perahu. Sembahyang perahu sempit. Jadi tak boleh nak sujud. Kena sembahyang apa, tak boleh berdiri. Tak boleh sujud, orang ramai. Tapi dia kata nak dapat awal waktu, sembahyang macam tu, tak apa. Mungkin dalam bot tu ada kursi, tak boleh nak berdiri. Tapi kalau katakanlah lagi setengah jam nak ambil waktu, orang bot ni kemas-kemas, ada ruang. Waktu tu kena ulang sembahyang balik. Bukan qada, ulang sembahyang. Sebab masih ada waktu. Ada waktu. Masih ada waktu. Nak Tapi tanya. bila masuk waktu, duduk sembahyang. Dalam keadaan macam mana yang kita boleh sembahyang? Okey. Kalau sembahyang atas kursi, tutup mic tak? Tutup mic. Sembahyang atas kursi, dalam kapal terbang, bila turun, mesti qada. Kalau sembahyang berdiri, dalam kapal terbang, ada kiblat semua cukup, turun, tak boleh qada. Dia yang tak ada ruang sembahyang ni Saudi Airways. Ada ruang. Betul Ustaz, besar ruang dia. Bolehlah masuk 6 orang. 6 orang. Saudi Air memang ada ruang sembahyang. Kalau pergi umrah, waktu pergi, muncung kapal terbang tu jadi kiblat. Faham Waktu balik, hadap ke punggung kapal terbang. Itu kiblat dia. Faham Ustaz. Boleh faham Faham. Ustaz, balik tu punggung terbang jadi kiblat, macam mana tu kita nak keadaan kapal terbang kita? Balik dari Mekah. Macam mana saya tak boleh Arah bukan kapal terbang tapi arah. arah, kita balik belakang kita mana kapal terbang kan, belakang kiblat tu macam mana tu Ustaz? Macam mana kita nak terbang ni. Kita dah terbang. Waktu pergi, kita sembahyang hadap depan kapal terbang. Ustaz, okey. Kalau kita balik daripada umrah, kita ni Mekah, Jeddah, kita balik Malaysia. Arah Mekah. Kita ada mana? Kita tak boleh ubah kerusi. Tak boleh ubah kerusi. Kalau dia ubah kursi, kita tak lah. Hormat batu je lah Ustaz kan? Abang batu lah. Tak payah hadap kiblat lah. Dia ada kiblat lah. Kecuali ada ada solat tadi je lah kan. Macam tu kita tahu lah. Tu mereka tahu lah. Katakanlah kita sembahyang zuhur dekat Malaysia. Ni contoh lagi tau. Terbang ke tempat. Di tempat tu, negara tu lambat. Sampai tempat tu, orang masuk zuhur. Kena sembahyang zuhur tak? Kena sebab Malaysia ada sembahyang zuhur ni. Kat Malaysia ada sembahyang zuhur. Tak payah dah. Naik flight. 5 jam. Sampai sana tengok waktu zuhur. Kena solat. Kena solat zuhur juga. Mampu berdiri. Tak, kita dah sembahyang zuhur kat airport Malaysia. Tak perlu rasanya dah Ustaz. Kita sembahyang zuhur kat airport Malaysia. Kita pergi naik terbang. Sampai sana, kampung yang kita pergi tu, airport yang kita pergi tu, negara kita pergi tu, masuk waktu zuhur. Dia sembahyang zuhur tak? Solat. Tengok semayang. Kalau dah jamak tak perlu kot Ustaz. Tak perlu Ustaz sebab dah jamak dah. Tak perlu Ustaz. Jamak lain lah. Macam mana jamak pula? Solat ikut. Kena solat.
Kita ikut tempat. Rasanya kena solat sebab waktu Perlu, tempat. perlu Ustaz. Ikut lokasi. Dia perlu dekat lokasi. Solat. Perlu lah Dia macam perlu puasa kan. lokasi. Orang puasa, dia macam puasa lah. Orang puasa tempat lain. Orang puasa tempat lain. Sampai Malaysia, orang nak raya. Tapi dia hari tu baru 29 hari dia puasa. Kat Malaysia tu. Tapi orang nak raya. Dia minimum puasa Ramadan ni 29. 29. Sampai Malaysia orang nak raya. Patutnya dia kena puasa 1 hari lagi. Sebab dia kat negara lain, dia puasa 28 hari. Dia raya. Alhamdulillah. Dia kena raya juga. Tapi dia kena qada. Kau tak puasanya. Katakanlah dia dah puasa 29 hari tempat lain. Sampai Malaysia, orang baru puasa 29 hari. Oh, kena puasa. Puasa juga lah. Ikut lokasi. Kena puasa ikut tempat. Bukan dia kena puasa. Dia kena Puasa imsak. juga. Dia kena imsak. Dia kata hari ni dia boleh makan. Besok orang raya dia lagi lah. Mandiri. Tak. Tak. Imsak tak niat puasa. Tapi dia kata tahan diri. Boleh makan dia puasa. Tapi Okey. dia tak ada niat puasa kan Ustaz? Dia tak ada. Dia dia puasa. Sebab dia dah puasa 29 hari di negara di mana dia duduk. 29. Okey. Jadi kalau kita semayang duduk, kita boleh duduk macam mana sekalipun. Tapi yang terbaiknya duduk iftirash. Yang terbaik duduk iftirash. Selalu orang duduk ni selalu sakit kaki. Dia selalu duduk iftirash. Kadang-kadang nak duduk bawah pun tak boleh. Katakanlah dia boleh semayang berdiri. Dia boleh duduk bawah. Tapi nak bangun tu, dia membuat banyak pergerakan. Batal tak solat dia? Tak batal. Kalau kebiasaan dia macam tu tak batal. Biasanya itu dia tak batal. Kebiasaan. Kalau tak biasa macam Tak batal Ustaz. Sebab ikut kemampuan. Kalau saya dekat luar kan. Ni dia bukan semayang lah. Saya duduk sila ni. Saya nak bangun ni. Saya boleh bangun macam biasa. Ni tu. Tapi bila semayang, saya nak bangun, saya buat begini. Batal. Tapi kalau dekat luar, kalau semayang, saya duduk macam ni, atau saya duduk bersila, saya nak bangun macam ni. Ni. Allah sedihnya. Contoh. ada macam tu. Jadi dalam semayang, saya dah sujud, Sama macam tu. saya dah bangun, dia macam ni juga. Ni lah. Tak batal. Macam saya tu Ustaz. Sampai dia kiblat pun lari. Batal. Sini. Tak batal. Sebab kebiasaannya begitu. Itu jawapan dia. Kalau di luar solat dia macam tu, dalam solat pun kena macam tu, tak batal. Dimaafkan. Walaupun dia kadang-kadang dia terpaksa menghadap ke luar kiblat. Nak bangun ni, sujud. Kiblat mana? Nak bangun ni, sini ada kiblat lagi. Saya kena begini. Kalau tak sini, tak boleh bangun. Batal. Kalau tak sini, tak boleh bangun. Tak boleh. Dekat luar pun sama. Kat luar pun sama. Tak boleh solat. Dimaafkan. Ada orang nak bangun sini. Ni. Orang kata macam monyet ni. Ni. Ustaz macam pilih saya Ustaz.
Tu ini grup orang muda tak begini. Orang muda bangun begitu. Macam Tapi lutut berbunyi-bunyi Ustaz. Semangat, semangat. bunyi-bunyi. Tengok orang muda Lutut tu dah macam mana. tak tengok dah. Saya Lemon dia lari. Muda Ustaz, lagi. dah tanya Ustaz. Takkan betul bunyi Kalau macam contoh saya exercise, lepas tu kita hari tu terlebih jogging lah, kemudian kaki sakit kan. Kita tak boleh nak rukuk, tapi bukan kebiasaan kita untuk bangun ke daripada sujud ke. Tapi mungkin 2-3 hari keadaan tu tak boleh nak rukuk dan sujud macam tu. Macam mana tu Ustaz? Tak apalah, buat lah boleh-boleh. Okey. Kalau kita terlebih jogging sampai semayang pun tak boleh, tak payah jogging lah. Nak cakap lah. Tak jogging lah. Jogging ringan-ringan lah. Betul tak? Yang penting kita boleh gerak dan semayang dengan keadaan betul. Lepas tu, nak kena faham. Macam mana nak buat bila sesuatu berlaku kita? Tiba sakit pinggang, bongkok. Apa nak buat? Duduk lah. Selalu duduk. Selalu duduk. Tapi berdiri bongkok. Bongkok pun berdiri juga. Gitu. Berdiri. Berdiri 20 saat. Nak rebah. Baru duduk. Rebah boleh? Tak boleh. Ada kursi? Ada tak kursi? Tapi kena mula dengan berdiri. Okey, tanya. Doktor. Ada orang lain dulu Ustaz sebelum saya. Giliran saya kemudian. Saya tak tengok Sabar. you. Sabar. Tanya. Tak sabar? Warna Imah tadi dia tak. Tanya. Cepat. Warna Imah tadi. Tak apa. Kalau tak dia saya tanya dulu lah Ustaz. Ustaz, di situasi kalau dalam kapal terbang kita dah jumpa ruang dan keadaan tu stabil, kita boleh solat, tapi pramugari kata tak boleh. Dia kata ramai orang solat dekat tempat duduk. Jadi kita pergi tempat duduk, kita solat. Pertama kita mampu berdiri, jadi kita kena mulakan dengan berdiri ataupun lepas tu kita duduk lah. Yang kedua, kita perlu qada ataupun tidak? Perlu qada. Sebab kita tak sujud. Okey, terima kasih Ustaz. Tak sujud dengan betul. Saya cakap dulu kan, saya dulu pergi umrah kali kedua. Lepas terbang nak landing. Saya duduk rumah lah. Belakang saya ni ada makcik-makcik lah perempuan ni. Depan saya pun ada perempuan juga, ada makcik. Mutawif perempuan ni, Ustazah ni, dia jalan. Dia tengok dia punya anak buah kot. Depan saya ni, makcik tu pegang dia. Dia kata, Ustazah, nanti turun bawah nak kena qada dah semayang. Tadi dah ada semayang jamak dah dia kata. 2 asar. Ustazah kata semayang kat mana tadi? Atas kursi. Atas kursi kena qada. Habis ada orang sebelah sana. Ustazah, tadi saya semayang kat belakang, dekat ruang belakang. Saya semayang macam biasa. Itu tak qada. Betul jawapan dia. Kadang-kadang dia bagi, kadang dia tak bagi. Ada jenis flight yang tak bagi. Tak apa, terima kasih Ustaz. Selalu dia tak bagi. Saya pernah minta, tak bagi. Dia kata kalau pasti start nanti orang lain start nanti bahaya pada kau terbang. Bahaya lah nanti kalau, kau terbang ni ada undang-undang dia kan. Jadi kita ikut je lah. Hatta kalau kita ambil wuduk lah, kalau kita keluar basah-basah pun tak bagi. Dia marah. Dia marah, dia kata tak boleh buat macam ni. Dia kata kalau kita keluar dalam basah-basah, nanti ada benda yang bahaya lah. Jadi mereka lebih tahu lah. Jadi kita tak payah wuduk, tak ada wuduk. Kalau nak pakai spray. Pakai spray wuduk. Kalau tak ada wuduk, hormat batu, nanti bila turun bawah, kena qada. Okey. Siapa yang tanya cepat? Boleh tanya Ustaz? Ya. Tadi Ustaz ada sebut mengenai orang yang semayangnya berlunjur kaki, dan ini pernah terjadi dan Kak Su pernah melihat orang itu disebabkan kencing manisnya, dia mempunyai luka yang besar di tapak kaki dan dia solat sambil berlunjur. Andainya ditakdirkan luka itu sembuh dan dia boleh berdiri, adakah dia perlu qada solat yang dia duduk tadi? Kalau tengok dia ambil wuduk macam mana? Kalau dia ambil wuduk tak buka tapanan, dia kena qada.
Sebab yang ditampal itu dia ada ular pada badan. Dan masa ditampal tu dia ada wuduk. Masa dia tampal tu dia ada wuduk. Lepas tu tampal. Lepas tu dia ambil wuduk. Dia wuduk macam biasa Ustaz. Anak dia tolong ambilkan wuduk. Jadi maksudnya tidak bertampal. Dia kata okey. Tak kata. Walaupun luka itu dah sembuh akhirnya. Tak ada kata. Oh, okey Ustaz. Macam orang sakit pinggang, semayang duduk, nanti seminggu pinggang sembuh. Kan? Ya, okey. Saya kata. Tak perlu pada dia kata. Okey. Lagi siapa tanya? Ustaz, sama. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okey, Azhar. pertama sekali terima kasih datang ke Selangor tapi saya tak tahu Ustaz datang. Saya ada di sana semalam. Tak apa. Okey. Okey, Yang keduanya pasal tadi semayang sakit pinggang contoh Ustaz bagi tadi. Katakan ketika duduk antara dua sujud dalam keadaan sakit pinggang kita tak duduk belakang kita tak tegak lah. Tapi along the time yang kita baca bacaan dalam antara dua sujud tu, kita rasa kita nak tegakkan setakat masih lagi nak gerakkan badan kita untuk setakat yang boleh. Adakah dibenarkan bergerak ketika dia kena tumaninah. Jadi dia akan hilangkan tumaninah ya saya. Ya. Jadi kalau begitu tumaninah. Tengok ni. Rabbi fili warhamni wadbuni warfa. Apa gerak? Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allah Akbar. Ada sah. Dia masih gerak. Jadi maksudnya once kita dah baca tu kita stay as it is ya. Okey. Masa tengah baca tu berhenti sekejap, berhenti. Subhanallah, tempoh. Itu. Walaupun nak pergi atas lagi tak boleh, sakit. Nanti ni, tak apa. Nanti lah. Tapi kalau dia masih gerak, dia baca. Walaupun lama dia tempoh gini, Rabbi bilni warhamni. Dia gerak, masih gerak. Lepas tu dia sujud balik. Taklah. Kenapa? Syarat duduk antara dua sujud itu ada 4. Ada 3. Salah satunya adalah mestilah dia ada Tumaninah. Ustaz, repeat sekejap tadi. Apa? Tunjuk balik. Boleh baca sambil gerak badan. Boleh baca sambil gerak badan. Baca tak wajib. Berhenti tu wajib. Berhenti. Kalau sakit kan, kalau tegak gini. Boleh begini je. Berhenti. Berapa lama dah berhenti ni? Kaki ni. Allah Akbar. Berhenti. Subhanallah. Lama tu je. Subhanallah. Tak baca lebih pilih. Tak baca. Subhanallah. Sujud balik. Sah. Sebab duduk antara dua sujud ini, dia adalah rukun apa? Rukun fi'li. Fi'li. Perbuatan. Jadi baca tu tak wajib. Jadi berhenti. Sekejap. Okey. Lagi soalan. Okey, thank you. Kak Laila tutup video. Kak Laila. Rosna, tanya Rosna. Rosna Husin. Ustaz, saya tanya dululah, boleh? Tanya. Ustaz, masa takbir itidal tu, dia seiring dengan Sami Allahu liman hamidah kan, betul? Tangan tu sama rukuk kan, betul? Ini. Tengok. Bondi pula dua aku tinggal. Duduk bangun. Rukuk. Gerak kepala je. Sami Allahu liman hamidah. Tangan sampai sini baru baca Rabbana lakal hamd. Bila tangan sampai sini baru dikira tempoh tu tumaninah. Kenapa? Tangan dah tak gerak. Angkat kepala je baca. Sami Allahu liman hamidah. Tangan sampai sini Rabbana lakal hamd. Turun. Yang tak sah gini. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Ni tangan tak tahu lagi ni. Tak diam. Tumaninah ada.
Tangan sini, turun. Tak sah. Kenapa? Tiada tumanina. Tumanina. Kalau begini pun batal. Sema Allah, Alhamdulillah, Rabbana lakal hamd. Satu. Habis. Kalau kita baca doa kunut, Ustaz. Lepas ikidah tu kita baca doa kunut, masa kita nak sujud tu tangan kita kena tegak balik ke kita boleh terus sujud je? Tegak balik. Tu sujud tak apa. Setengah tu Ustaz, ada setengah tu orang dia pergi hayun tangan dia 2 kali dah batal Ustaz. Ni batal. Sini tak batal lagi. Ni baru 2 gerakan. Ni 2 2 gerakan. gerakan. Tapi kalau ni 4 gerakan. Kadang tak berasal orang suruh hayun. Ya Allah Alhamdulillah, ni 2, kepala dia kat sini, batal. Ya Allah Alhamdulillah, ni 2, kepala sini, batal. Ni 3. Ni 3. Terentak, batal. Banyak. Atau bila sama Allah Alhamdulillah, tangan dia ayun 2 ke belakang, ni 2 gerakan, kaki gerak, serentak. Betul-betul. Batal. Siapa juga orang sujud, tengok. Ya Allah, Alhamdulillah, Rabbana lakal hamd. Nak sujud. Dia gerak kaki dia. 1, 2, dia angkat 3. Ini 2 gerakan dia ni. Ini 2 gerakan. Ni. Ini 2 gerakan, kaki gerak. Betul-betul. Sujud, batal. Kenapa? Ni 2, ni 1. Sebab tu, kaki kita, sekejap. Tengok Nampak kaki lain tak? Nampak. Okey. Alamak, gedi. Nampak tak? Nampak Ustaz. Lurus. Okey. Menghadap kiblat. Tengok Dia rukuk ni. Ni bagi dia. Dia rukuk. Tengok Allah, di mana Alhamdulillah. Iktidal. Kaki jangan berbaring. Turun. Kaki jangan berbaring. Tapak kaki jangan angkat. Turun. Turun di sini. Nampak kita ni? Kan? Nampak? Okey, kaki kanan ni jangan bergerak lagi. Biar di sini. Okey, kami pilih. Nampak? Kaki kanan ni tak gerak. Nampak Ustaz. Okey. Betul? Sujud lagi. Kaki kanan tak gerak. Kaki kiri je langkat. Okey. Bangun rakaat kedua. Kita lihat. Nampak kaki dah gerak. Nampak. Nampak dah gerak. Ustaz, macam mana kalau orang tu dirapatkan pula tapak kaki dia tu masa dia sujud tu Ustaz? Tak apa, tak apa. Perempuan dia rapat. Apa saya cakap tadi? Bila kita turun, rukuk, jangan gerak kaki. Ini saya berdiri. Bila saya rukuk, kaki dia tak gerak. Allah Akbar. Tak gerak. Kaki boleh hitung. Tidak. Kaki tak gerak lagi. Sujud ni gerak berhenti je sini. Dulu ada sujud. Kenapa dia kanan tak gerak? Ini kadang terangkat Ustaz. Tunjangkan kan Ustaz kaki tu. Kaki kanan jadi tunjang. Tak bergerak, tak beralih. Kan tak gerak. Sujud lagi. Kan tak gerak. Kiri sebelah je gerak. Saya awal. Sebab kaki kanan ni kalau disunat gini. Duduk saya awal, ni yang dulu apa ni? Duduk ifrat. Kaki bersilang. Lalu saya akhir. Kaki kanan tak gerak. Letak je orang ni. Mana dia gerak? Kalau yang gerak Ustaz macam mana Ustaz? Yang biasa dia sujud lepas tu dia angkat bagi rapat. Apa? Itu tak dikira satu pergerakan besar sekali sujud dah tu.
Satu gerakan dia tu, satu gerakan dia. Angkat sebelah je lah, bukan dua-dua. Angkat sebelah lah. Ustaz, Kalau perempuan tu dia kena rapat kaki kan? biasa Dia ada hadis kata sunat rapat. Dan ada pula yang ulama kata boleh rukuk macam biasa pun tak apa. Pada jarak berapa jauh? Satu jengkal. Duduk Rabi pilih. Ya. Oh, ni sebab kita nampak tu silap pun. Satu jengkal. Rabi pilih. Okey, ni. Lelaki, berapa jauh? Jengkal. Kan. Sejengkal. Ada orang lelaki duduk gini. Dia gemuk. Dia gemuk lagi. Dia gemuk. Kalau begini? Perempuan. Kurus. Itu perempuan. Ini. Ada dia kurus. Ini macam orang dulu. Ini macam orang dulu kahwin duduk bawah tau. Sanding. Hari selamat. Lagu tu lah. Pengantin baru. Ini dulu kan. Aduh. Surah datang. Comel yang Ustaz nampak. Ustaz, ada boleh nak tanya sikit Ustaz boleh? Satu jengkal. Okey, Kak Sahabat, cepat tanya. Okey Ustaz, minta maaf. Ini yang masa kita berdiri tadi tu. Lepas kita baca Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu kita terus baca Rabbana walakal hamd, baru kita letak tangan di bawah. Macam tu boleh ke Ustaz? Ni suruh letak tangan dulu baru baca Rabbana lakal hamd. Okey, terima kasih Ustaz. Okay, Ustaz. Allah liman hamidah. Letak tangan dulu. Letak tangan dekat sisi. Bukan kat sini. Sini. Ya Allah liman hamidah. Tangan sampai sini. Tegakkan badan. Rabbana lakal hamd. Kita kata Rabbana lakal hamd tu lebih dia bertempoh subhanallah. Maknanya waktu tu kita dapat Untuk maknanya. turun tangan dulu baru baca. Tak, masa rapat tu. Ya Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tapi yang disuruh angkat kepala baca. Sami Allahu liman hamidah. Tangan turun bawah dulu. Diri Rabbana lakal hamd. Tak, yang sambung yang bacaan sunat tu kalau kita sambil-sambil kita nak rokok tu kita baca. Boleh. Yang tu boleh lah kan? Sebab dia sunat kan? Tapi jangan elok baca waktu tidak lah, waktu berdiri baca. Rabbana Nak kata Rabbana lakal hamd sama waktu al-ardi wa misyai ba'du tu baca waktu berdiri, waktu tidak lu. Dah habis baca tu baru sujud. Jangan baca on the way. Okay, Ustaz nak tanya ya. Kalau misalnya saya memang tak mampu lah sembahyang duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, saya hanya mampu buat sama je, maksudnya duduk tawarruk saya buat. Tak apa. Tak apa. Tak boleh lah macam muda-muda dulu tak boleh dah. Tak apa. Kalau nak duduk tawarruk tak boleh, duduk iktiraj je boleh, tak apa. Kalau duduk iktiraj pun tak sempurna. Duduk kaki dulu kat bawah, tak dapat tegak, tak apa. Okey Ustaz, terima kasih. Tapi yang sunat duduk macam dalam gambar tu lah. Faham tak faham. Okey. Salam Ustaz. Ustaz, boleh tunjukkan kedudukan tangan kita semasa tahiyat akhir yang sebenarnya? Sini. Bila bangun di tahiyat akhir, tangan kiri nampak tak? Nampak Ustaz? Nampak. Berdiri sini. Lurus kat sini. Ini ujung jari dan kiri ni berbetulan dengan lutut kiri. Lutut. Ujung lutut. Begitu. Ujung kiri. Dan kanan genggam pada simpulan. Tadi kata apa? 51 Ustaz.
53. 53. Ni 3. Apa hal tu? Tutup mic lah. Mimpi, Ustaz. Tutup mic bang. Macam-macam ni. Nah, 53. Ni. 5. Daripada mula tahiyat Ustaz. Mula tahiyat. Mula tahiyat. Bukan nak mengucap baru macam tu. Mula tahiyat. Bangun je dengan tangan gini. Ini macam ni. Muka macam ni. Side by side. Macam ni. Ini genggam macam ni. 3 ni genggam. Yang ujung ni, kalau kita tundukkan, dia jatuh pada ujung lutut. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata pandang. Bila kata illallah, mata jeling kat sini. Tengok sini sampai habis. Sunatkan Ustaz. Nampak tak? Asyhadu an la, tengok tangan saya, tengok jari saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bawa angkat. Illallah. Bawa angkat. Yang ni bukan kat sini, yang ni kat sebelah dia. Sebelah. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey. Kalau selama ni salah nak kena kodok ke Ustaz? Ha? Kalau selama ni salah pegang jari tu nak kena kodok. Salah tak dapat sunat lah. Sunat je kan? Bukan wajib kan? Tak angkat jari pun tak apa. Ustaz, kedudukan tangan tu sampai akhir ke? Sampai habis bagi salam macam mana? Turun balik lah tangan. Ustaz. Ustaz. Ustaz nak tanya, saya solat duduk kursi kalau kiranya saya mula dengan qiyam, habis tu saya terus duduk Fatihah fardu rakaat pertama sampai habis, sampai salam tu saya duduk aja. Tapi ikut aturan apa itulah yang bacaan apa. Betul ke? Boleh rukuk tak? Rukuk, yelah atas kursi, duduk kursi semua aturan apa. Tak boleh rukuk cara biasa. Berdiri. Saya duduk aja, tak boleh. Lutut sakit. Saya tak boleh lipat kaki. Rukuk kau tak boleh? Rukuk. Rukuk tak lipat kaki. Rukuk ada kursi ke rukuk macam beza? Saya duduk atas kursi. Maknanya memang tak boleh lah. Kena duduk bawah juga ke? Tak, saya tanya. Rukuk macam biasa boleh tak? Rukuk boleh. Sujud macam tu lah. Duduk tu. Okey. Rukuk macam biasa boleh tak? Macam mana? Rukuk macam biasa boleh tak? Rukuk biasa boleh. Saya tunduk kepala. Iktidal. Saya apa ni, duduk aja. Semua kenapa duduk. tak fikir? Fikirkan kalau qiyam tu yang pertama, tapi duduk terus habis. Fikir macam tu lah. Tak. Iktidal boleh berdiri tak? Iktidal boleh. Kena berdiri. Oh, jadi makna masa iktidal tu saya kena bangun. Kena berdiri, betul, kena bangun. Berdiri pun tak berdiri. Yelah, berdiri. Diri balik lah. Habis, masa saya boleh berdiri tak? Saya berdiri, saya qiyam, berdiri. Habis, saya terus duduk. Fatihah tu terus sampai habis. Kalau duduk, tak boleh. Oh. Akak boleh berdiri berapa lama? Boleh, insyaAllah boleh lama lah sikit pada biasa. Macam orang kata berdiri tu tak ada masalah. Menghabiskan bacaan boleh? Kena berdiri lah kalau duduk. Betul. Bermakna saya mula dengan qiyam tu baca rakaat pertama tu habis nak duduk apa ni iktidal. Lepas iktidal tu nak rukuk tu saya duduk. Baru macam tu. Wajib berdiri. Boleh berdiri, kena berdiri. Tengok sini. Akak dia tahu akak buat mana. Akak ni Allah Akbar. Betul. Ya.
Betul. Ya. Atau dia berdiri. Allah Akbar. Baca Fatihah dulu. Sebab boleh berdiri kan? Ya. Oh, macam ni. Okey. Jangan duduk lagi. Sebab boleh berdiri. Oh, baca Fatihah dulu. Okey. Baca dulu. Okey. Rukuk dulu je biasa. Boleh. Rukuk. Oh, okey. Sujud dulu. Okey. Sujud tak boleh sujud. Ada kursi. Kursi. Okey. Rabi pilih. Okey. Sujud balik. Kau tunggu bawah. Ya. Tegak kedua. Bangun balik. Oh, okey. Kena bangun duduk. Oh. Jangan terus takbir terus duduk. Tak boleh. Oh, okey. Kecuali kalau akan takbir, Allah Akbar, tak ubah. Dulu. Kena kodoh banyak tu. Macam tu lah saya buat. Kena begitu yang ada duduk tadi. Ya. Jangan semua duduk. Tak sah semayang. Oh, kena bangun duduk. Oh, kena bangun dah juga. Tiap kali. Taat. Ya, kena bangun. Kena bangun tak? Sujud pun boleh kan? Saya yang last tu kita rakaat keempat tu yang nak salam tu semua duduk je tu boleh lah. Kalau boleh duduk bawah tu ada kursi. Dengan ini kalau akak boleh sujud bawah, akak tak boleh duduk antara dua sujud, akak akan sujud kat bawah. Ini tinggi. Tengok ni. Tengok ni. Ni rukuk. Ni tidal. Sujud semua boleh? Boleh. Turun. Duduk macam mana boleh? Dia boleh? Tak boleh. Dia boleh? Tak boleh. Habis duduk dia boleh? Ada kursi? Ni ada kursi. Kena kodoh banyak tu, kena kodoh. Salah Mayang. Salah. Oh gitu. Ustaz, dalam keadaan kakak tadi tu, kiam, kemudian dia tak tahan, dia duduk, kemudian ketika dia nak rokok, dia bangun dan rokok semula, boleh ke Ustaz? Boleh. Boleh Dia pakai bangun. Untuk rokok tu dia kena berdiri balik dan rokok Berdiri macam balik, biasa rokok balik. Ya. Biasalah. Okey, Ya. Okey, thank you. Kalau dia berdiri, dia sembahyang dia berdiri, Allah Akbar, orang Akbar, duduk. Dia duduk, kaki dia okey balik. Dia balik. Dah duduk, kaki dah okey lah. Tak ada rasa Akbar. Boleh berdiri. Boleh balik. Okey. Ustaz, satu soalan. Gila. Tapi yang ni bukan bab rukuk lah. Dia buat tabir atau ihram. Okey. Saya pergi semayang semalam petang asar tu. So bila imam angkat takbir dia Allahu Akbar tu saya tak dengar. Saya yakin macam tak dengar. So saya tinggalkan terus saja jemaah tu. Cuma apa yang patut sebab macam saya nak tegur macam mana imam tu? Sebab kalau kita rasa dia baca, kita tak dengar, tapi dia dengar, kita boleh ikut. Tapi kalau kita rasa dia baca tak dengar pada dia dan kita iktikad main dia tak sah, kita ikut, kita sah. Sebab saya yakin dia memang saya tak dengar. So saya bagi jemaah rumah balik je lah. Baik, rumah. Sebab ada 12 syarat. Imam sah, makmum sah imam. Antara syarat dia tak boleh mengiktikadkan sembahyang imam tak sah. Kalau dia iktikad, ini tak sah, dia tak dengar. Kita kata tak sah, kalau ikut dia. Ketika kita batal. Tapi kalau kita tak iktikadkan, dia Allah. Kita ada rasa dia baca tapi tak kuat. Tapi dia dengar. Sah main dia. Sah. Okey, ikut. Kalau kita iktikad begitulah. Maknanya dia atas individu lah. Maknanya kalau dia atas individu. Kita jangan tegur dia lah. Kita keluar je daripada jemaah tu kan. Mungkin lepas sembahyang ni kita katalah, saya rasa tadi imam baca takbiratul ihram tak dengar telinga dia. Jadi saya dengar. Mungkin orang belakang tak dengar, saya dengar kata. Sebenarnya itu salah. Kalau kita menghakikatkan sembahyang dia tak sah, dia tak ikut. Kita nampak dia wuduk macam ni je. Ni tak benar ni. Padahal mungkin masa kita datang tu jari ni dah nak begini. Tapi kita etikat tak sah wuduk ni. Tak sah wuduk, tak sah sembahyang. Jadi tak boleh jadi imam. Dia boleh jadi imam. Tapi kita tak boleh ikut dia jadi imam.
Kenapa? Mengikatkan solat dia tak sah. Itu kena kita belajar detail dulu dulu. Syarat sah qudwah. Ikutan makmum kepada imam. Dah. Ustaz, last boleh Ustaz? Alang Ustaz demo ni kan, saya selalu berhadapan dengan situasi bila saya duduk antara dua sujud ke tahiyat, saya terduduk atas benda keras tau Ustaz. Contohnya kita punya getah seluar ke apa kan keras kan. Macam mana cara terbaik kita nak alihkan kaki kita masa kita duduk iftirash tu supaya kita tak membatalkan solat kita? Jangan angkat punggung. Ya? Jangan angkat punggung. Ngesot je Ustaz kan? Ngesot. Kalau kita duduk atas benda Bawah sikit Ustaz ni dia. Jangan angkat punggung. Nanti banyak Jangan benda begini. Kalau duduk sini, senang. Jangan duduk. Dah batal lah. Kita dah kira bangun, duduk balik. Ngesot lah. Ngesot, jangan punggung ni terangkat. Boleh dia pun. Kamu macam ni. Orang sujud atas benda tajam. Kalau dia belum tamakninah, dia angkat, okey dah batal. Tapi kalau dia dah tamakninah, dia sujud. Apa tajam ni? Sakit, dia angkat. Itu batal sembahyang. Kalau tamakninah, jangan angkat. Geser gitu je. Sehingga yang kepala, bila pun tajam tak kena dekat bawah. Tapi kalau angkat. Kalau sudah, tamakninah. Kalau angkat tamakninah, dikira 2 sujud. Ustaz, masa sujud, dahi sujud tu, itu kira tamakninah ya Ustaz? Kali-kali? Masa sujud, dahi ke lantai tu, itu dinamakan tamakninah ya Ustaz? Tak, tamakninah ni maknanya diam. Semua anggota. Masa sujud tu Ustaz? Dengar ni. Pegun. Diam sebentar saja. Diam. Ini tamakninah. Ada subhanallah. Subhanallah. Dah. Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Tamakninah ni diam. Bukan kepala kena diam. Semua anggota kena diam. Tetap diam. Pegun, tak bergerak, tak bergoncang, tak bergetar, tak bergegar. Diam. Walaupun mulut dia tengah baca. Tuan Rabbi Allah kami. Jadi mana diam? Tuan Rabbi Allah kami. Tapi kalau dia sujud tak diam, sini sujud. Bangun. Tak sah. Kenapa? Tidak ada tamakninah. Jadi tadi Ustaz kes yang tadi tu maknanya kita sujud ada benda tajam. Jadi kita belum tamakninah, kita boleh angkat kepala kita. Sebelum tamakninah, sebelum kita diam badan kita. Mereka jatuh tu, baru lagi tamakninah tak ada. Jatuh, angkat. Tu boleh. Okay. Tapi kalau jatuh dah melekat, dah diam, angkat. Tu tak boleh. Nak macam mana? Kalau ada tamakninah tu, bangun je lah. Tak payahlah berikan suara Rabbi Allah yang biji tadi. Tak sakit. Ustaz, lagi satu saya nak tanya bukan pasal tamakninah, nak tanya pasal sejadah kan. Ada sejadah tu tebal tapi dia berlubang. Kalau kita sujud tu macam mana? Yang lubang tu kira tak ada masalah apa-apa lah. Dahi? Dahi. Contohnya dia bukan semua dahi kena. Tak kena. Kalau tak ini kena. Syarat dia sebahagian dahi. Tapi kalau benda tu berlubang, dia tak kena. Lepas tu kita tak boleh. Tak kenalah sebab dia kan ada ikut macam pattern dia kan. Tak. Sini berlubang. Sejadah sini berlubang. Tak kena. Ni kena tak? Kadang kita tak ini sangat sebab kita terus sujud kan. Kita tak rasa sini ke. Rasa tak mana kena? Kena. Kena okey lah. Jadi yang berlubang ni kita tak galakkan belilah Ustaz. Dia sebahagian daripada dahi. Lepas tu dalam syarat dia kata kena penyet. Penyet ni maknanya dahi ni melekat. Bahagian dahi ni melekat buat sujud. Kalau tahu kapas, dia penyet. Kejap. Okey tak? Terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz lah.
Berapa kali live dah? Sampai pukul 10 ni. Ustaz, kita Cepat. kita duduk dari kita nak bangkit dari duduk duduk tahiyat. Kita sini saya lah ni kan. Kita macam terangkat dua-dua kaki tu tadi. Ustaz kata tadi sebelah je angkat kan. Macam mana tu? Batal lah solat tu Ustaz ya? Terangkat dua kaki? Kita nak bangkit tu kita bergerak. Dua-dua kaki tu bergerak. Maksudnya kalau terangkat kita bergerak. Dua-dua kaki. Dua-dua kaki. Kalau kat luar pun kita buat gitu. Ini selalu orang salah kaki kaki lah. Betul tak? Macam mana Ustaz ya? Kalau kat luar pun kita buat macam tu. Kita perlu buat macam tu untuk bangun. Kita macam yelah kita nak bangkit dari duduk kan daripada kiam Yelah, kalau dekat luar pun keadaan kita macam tu. Ya. Dia dah macam kebiasaan Ustaz kan? Kebiasaan. Okey, boleh lah ya. Boleh. Ustaz nak tanya. Itu tentang solat duduk kat kursi tadi Ustaz. Kalau kita masih boleh sujud, macam mana? Macam mana cara dia? Sujud kat bawah. Sujud kat bawah, betul duduk balik kat kursi. Benar. Ustaz, satu lagi Ustaz saya. Katakan yang Ustaz kata pekun. Tadi. Ya Allah, Alhamdulillah. Rabbana lakal hamd. Sujud bawah. Sujud lah. Kalau ada kursi. Apa lah? Duduk kursi. Okey, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Kalau ada kursi. Bangun. Kursi tak tenang. Bagi dia tak tenang kursi dia tu. Cuma Ustaz, masalah Ustaz, kalau jemaah problem sikit lah. Kalau berkata jemaah surau, kita pakai ruang tempat, susah tu. Tak. Kalau kita sujud, Ujung kan, ujung. pasal kita dah kena sampai depan tu. Tak apa. Tak apa. Ustaz, yang masanya Ustaz kata pegun tu, yang Tok Maninah tu, katakan dalam hati kita terlintas Allahu Akbar ke? Boleh ke? Kata anggota terpegun tapi hati tu macam mana? Kalau Hati kita tak terlintas. kira. Tak kira kan? Dia kasar ni bila kita gerak, kita niat nak bangun, kita bangun. Tu baru kira. Hati kata baca Allah Akbar, tak apa. Okey. Okey. Ustaz satu lagi. Ustaz tunjukkan yang sujud, bila sujud, bila nak bangun, tangan tu kita heret ke tongkat tu boleh tak? Tangan kita heret tapi kita tak angkat tangan kita heret daripada dekat dahi kita. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Okey. Nak tumbuk sini ke, nak tumbuk macam ni ke, tak apa. Tapi yang eloknya nak bangun ni, kita duduk istirahat dulu. Lepas tu tapak tangan ni tolak ke depan. Tu sunat dia. Tapak tangan. Bukan tumbuk. Kalau tak daya, nak tumbuk bangun, tumbuk. Tapi dapat sunat. Sunat dia tolak tangan ni, tapak ke depan. Okey, dah. Alhamdulillah. Ustaz ni bukan di rumah, Ustaz bukan di rumah, semua pelajar-pelajar ya. Ustaz bukan di rumah. Kena extend kan? Baik, sambung tanya masa sesi lain. Simpan soalan. Tengah hari kan Ustaz, tengah hari. Tengah hari kan lagi? Banyak lagi tu. Boleh tanya masa lain. Buat bengkel dulu lah. Saya bimbang orangnya penganjur ni, dia takut dia orang ada hal. Tu ni, pada saya tak ada apa-apa. Okey, insyaAllah siapa ada masa, nanti jumpa lagi. Saya mungkin bersarian bersini juga pukul 12 tengah hari. Boleh apa? 12.45 sampai lunas ya? 12.30? Petronas 12.30. Petronas. Petronas 12.30. APPM besok 12.25. Boleh bertanya ke masa tu Ustaz? Tak, nak tumbuk tambal itu main juga. Boleh bertanya tak? Boleh. Masa tu nak tanya pun boleh. Okey, Boh. Nanti kita jumpa, Boh. InsyaAllah Ustaz. 12.30. InsyaAllah. InsyaAllah. Daripada Terengganu. Sana ya, insyaAllah. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah
Wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maaf semua? Tak dapat layan semua orang. Tapi nanti ada lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah.